Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi anda. Ibu janji Ibu akan live pada pukul 9 suku pada malam ni. Jadi insyaAllah tajuk kita pada hari ini adalah mengenai sembang santai berisi sembang santai berisi mengenai bagaimana nak anak dengar cakap. Alhamdulillah kita dah ada Zuraina, betul ke Zurainina, Nurul. Ibu tak sempat nak wave setengah tu, Safura. Lama dah ibu tak live di IG kan. Dan ibu masih dan ibu oops. Sorry. Okey. Ibu akan letak balik elok-elok. Dia terkeluar pula. Okey. Alhamdulillah. Semoga tak ada masalah lepas ni. Okey. Alhamdulillah. Idayu, waalaikumsalam sayang ibu. Alhamdulillah, syukur sangat hari ni kan kita tengok jumlah yang jumlah kes baru dah menurun kurang daripada 50. Banyak doa setiap hari minta pada Allah supaya perkara itu berlaku dan yang sembuh meningkat. Dan Alhamdulillah kita tidak ada kematian hari ini due to COVID ya. Alhamdulillah. Kita terus sama-sama kita berdoa pada Allah. Sama-sama kita mendoakan. Pertama kita doa pada Allah SWT supaya Allah angkat musibah ini dengan segera. Ya, Alhamdulillah. Semoga Allah angkat musibah ini dengan segera. Lepas tu dapat kita punya ekonomi akan dapat diteruskan dengan baik ya. Kita doa untuk frontliners kita juga kerana mereka bersungguh lumus ya, yang membantu kita. Frontliners ni terdiri pada berbagai lah ya, utamanya doctors, nurses, kaki tangan di hospital, askar dan polis dan semualah terlibat asalkan kena bekerja di luar pada masa ini pada masa sekarang ini yang bagi ibu kira mereka ni frontliners lah. Jadi apa yang ibu nak minta sayang, sebab kita punya topik ni kira topik yang selalunya orang-orang tanya ibu macam nak bagi anak dengar cakap dan sebagainya. Boleh tak tolong ibu sikit share dengan kawan-kawan, beritahu kawan ibu nak start dah ni, dan ibu akan bagi ilmu ini insya-Allah dari segi umur 0 hingga 17 tahun. Kita nak masuk perspektif kat situ. Jadi ibu harap anda ajak kawan-kawan share ya, love and share. Alhamdulillah. Waalaikumsalam bagi yang bagi salam pada ibu di dua-dua tempat ya. Ibu dekat IG pun ibu live, dekat komputer pun ibu live, dan insya-Allah ibu akan live lagi beberapa hari sebab ibu sangat ibu tengok banyak ibu bapa yang memerlukan bantuan dari segi bagi semangat. It's not that you don't know how to parent your children, but mungkin nak dapatkan semangat, nak dapatkan kita kata perlukan kasih sayang daripada seorang ibu yang beri kepada kita, yes you can do it, yes you can do it, right? So I know that you are those people, insyaAllah. Dan kita ajak kawan-kawan, dan anda boleh tanya soalan hari ini. InsyaAllah kita akan usahakan supaya kita stop by 10:15 paling lambat 10:30, supaya tak hang. Sebab kan lama dekat Facebook ni dia tak bagi kan. Jadi kalau misalnya ni ibu nak cakap, sekiranya hang dekat ibu punya komputer, lari ke IG. IG ibu adalah Ibu Roslove, and vice versa. Kalau kat sini hang, larilah ke Facebook. Dan kalau hang sebenarnya ibu akan masuk lagi sekali ke Facebook. InsyaAllah tak adalah berlaku. Sebab sekarang ni banyak orang guna kurang jelas suara. Kejap Ibu tengok suara kurang jelas katanya. Suara okey tak? Yasmin kata kurang jelas. Orang lain macam mana? Suara ibu okey tak? Sebab kalau tidak ibu kena buat macam ni. Satu masuk sini, satu lagi masuk sini. Is this better? Cuma dia tak seksi lah.
gayut-gayut macam doktor lah jadi nampak macamnya. Tapi doktor seksi kan. Okey, mungkin coverage Yasmin kot. Thank you Idayu for sharing. Ibu nak tanya suara okey ke? Sebab Yasmin kata suara tak berapa jelas. Okey, Rahimah kata okey. Mungkin Min punya, Yasmin punya telefon ke ataupun mungkin apa nama internet ke. Cuba tengok kat situ. Jadi sekarang ni ibu pakai dua-dua macam ni. Okey, your voice okey. Thank you. Thank you Iyaza Fandi. Iza Afandi, is it? LZ, okey. Alhamdulillah. Azizah dah ada kat sini. Alhamdulillah. Boleh ibu terus share. Sementara itu, please share dan ajak lagi kawan-kawan kita untuk bersama-sama. Dan anda boleh tanya soalan ya pada hari ini. Tajuk ni. Okey, tajuk mengenai anak ni. Bagi anak nak dengar cakap. Siapa suka anak dengar cakap? Cuba bagi tahu kat ibu. Suara ibu bunyi macam jauh perlahan-lahan sikit. Okey. Ya ke? Jauh perlahan-lahan sikit. Ada yang kata okey, ada yang kata jauh perlahan-lahan sikit. Okey. Nanti ibu tengok kat sini mungkin suara okey dah dekat ni. Okey. Liana Zaki kata suara ibu jauh-jauh sikit-sikit. Okey, alhamdulillah saya okey, jelas ibu. Siapa lagi boleh bagi untuk ibu nak tengok dekat IG. Dekat IG okey tak? Salam ibu cantik manis. Okey, waalaikumsalam Lina Yaya Nur Fendi. Okey. Okey dah. Alhamdulillah. Jadi kita mulalah ya. InsyaAllah. Sementara itu jemput kawan-kawan. Boleh tak ibu nak minta tolong jemput kawan-kawan sikit. Naik kita sampai 30 orang. Kat sini pun boleh naik sampai 10 orang. Ya. Alhamdulillah ibu sepatutnya 2 malam ibu live sebelum ni tapi ibu tak sihat. Alhamdulillah Allah bagi ibu kesihatan, bagikan kesihatan pada ibu. Alhamdulillah syukur sangat dapat sihat balik. Kalau tidak tu macam tak berapa sebab mungkin tak cukup dapat keluar kan. Jadi bila kita tak cukup cahaya matahari ni kadang dia ada efek juga pada kita punya badan. Okey, tak nak mengambil masa anda yang menunggu. First and foremost, ucapan ribuan terima kasih kerana anda join malam ini dan ribuan terima kasih kerana anda on time. Jadi, insyaAllah besok kita akan ada topik lain juga. Ibu harap kita akan dapat bersama for about until ibu rasa sebenarnya ibu nak buat 7 series. So insyaAllah kita akan buat, kita dah buat 4 sebelum ini. Ini adalah yang kita dah buat 3 sebelum ini adalah yang keempat. InsyaAllah. Okey, bila kita kata anak nak dengar cakap ni, okey jelas daripada Melaka. Siapa nak anak dengar cakap? Cuba. Oh, thank you yang sharing, thank you. Siapa suka anak dengar cakap? Cuba say yes. Dan ibu nak tengok sikit. Ada interaktif kan? Ada interaction sikit kita. Siapa suka anak dengar cakap? Siapa dapati bahawa when anak dengar cakap dia rasa best sangat. Sebab ibu tak nak tanyalah ada anak tak dengar cakap ke apa. Kalau anda ada masalah itu je setak je soalan. InsyaAllah ibu akan tolong bantu ya. Jadi pertamanya kita nak kupas ni mengenai anak dengar cakap ni. Topik ini apa ibu nak bawa adalah daripada perspektif perkembangan otak. Tak selalu orang cakap benda ni kan. Jadi ibu suka cakap benda yang orang tak cakap. Jadi anak dengar cakap mengikut perspektif perkembangan otak. Jadi otak kita ni dia ada kita kata bagi ibu explain sikit ya. Otak kita ni dia ada 3 lapis iaitu otak triune brain nama dia. Jadi ibu selalu sebut perkara ni tapi hari ni ibu nak sebut lain sikit ya. Dari segi development otak, mula-mula dia develop otak paling bawah dipanggil reptilia. Itu sebab anak kita dia akan menjala dulu macam reptilia ya. Dia akan merangkak dulu, menerap dulu. Lepas tu otak
mamalia ataupun mammalian brain kita develop, iaitu otak emosi kita. Otak reptilian kita adalah otak yang menjaga keselamatan, safety brain kita. Dan otak yang paling tinggi adalah the neocortex, iaitu otak berfikir kita. Jadi sebenarnya kalau kita tengok anak dengar cakap ni, kita kena tengok kematangan pada age berapa development otak itu, ya. Jadi anak ni pada 0 hingga 3 tahun, dia punya development itu masih lagi dalam apa namanya, dia baru nak dia develop daripada 0 hingga daripada dia tengah 0 hingga 3 tahun tu dia develop dekat reptilian brain, mammalian brain. Irene Zainal, lama dah ibu tak nampak. Kak Irina. Ya, okey. Jadi, apa yang anda dapati anak pada 0 hingga 3 tahun ni adalah satu masa yang anak itu development dia sangat cepat. Kenapa? Pada 0 hingga 1 tahun, anak tu akan menjala dan dia akan rasa insecure, kan? Dia akan rasa insecure, dia nak ada you kat sebelah dia, ataupun orang yang biasa jaga dia kat sebelah dia. Pada ketika itu, memang tak ada isu sangat dengan cakap ni, sebab dia cuma akan nak tidur, merengek nak tidur ke, ataupun nak main ke, macam apa you cakap dia akan senang je lah buat. Normally lah kan, mungkin kalau dia nak ambil barang ke, kalau dia ambil pen kita tahu bahaya, lepas tu kita ganti dengan benda lain, contohnya dia akan okey je lah. Ataupun kalau pun dia nangis-nangis sikit-sikit, jadi ibu bapa selalu tak perasan yang cepat. Kerana at that stage juga 0 to about 7 months dia akan campak-campak barang kan. Pada yang itu ibu rasa anda sendiri faham, ibu harap anda dah faham. Kalau tak faham, it's okay, tanya je ibu. Ya, tanya je soalan kasus okey. Assalamualaikum ibu, lebih sihat malam ni ibu. Yes, alhamdulillah lebih sihat, Allah bagi. Jadi apa yang berlaku adalah pada usia itu, anak kalau kita cakap pun dia tidak memahami lagi, sebab perkembangan otak dia bukan pada otak reasoning lagi. Otak reasoning tu akan the neocortex tu dia develop pada usia 3 tahun nak masuk 4 tahun, baru dia betul-betul boleh reason. Pada usia 0 hingga 2 tahun tu, masa nak masuk 1 hingga 2 tahun tu, dia dah mula perangai dia dah mula nak benda ikut cara dia. Perasan tak? Dia nak makan ikut cara dia, dia akan banyak memberontak lah. Pada ketika itu, it's not that you have become a bad mother ataupun you tak pandai didik anak, tak. It is not that. It is anak tu sedang mengembangkan dia punya kalau dalam neurosemantic NLP dipanggil power matrix dia. Dia sedang nak tahu sejauh mana dia boleh dia buat sesuatu. And it is very important untuk kita kendalikan dengan baik. Ya. Jadi ini fasa yang dinamakan fasa individuating, 0 hingga 3 tahun. And most parents, ya, yang ibu-ibu muda, ayah-ayah muda ni selalu keliru at this stage, sebab tiba-tiba anak yang dulunya dengar cakap tiba-tiba nak buat semua benda cara dia. Jadi ibu banyak bantu parents yang rasa diri dia tak pandai didik anak at this stage. Yes, thank you for the soalan. Yes. Okay. Jadi maaflah ibu tak reti. Ibu panggil Ani je lah ya. Anak 4 hingga 6 tahun sangat mencabar. Mereka hanya fikir dunia ini tentang mereka sahaja. Betul. Kenapa? Kerana pada usia itu dia baru keluar daripada individuating. Jadi stage yang 0 hingga 3 tahun ni tadi, ibu belah habis lagi, dia adalah stage attention based. Jadi dia akan terpengaruh dengan apa yang dia tengok, yang dia tarik attention dia. Jadi kalau you katalah benda tu sangat menarik hati dia, dia phone sangat menarik pada dia. Jadi dia akan nak benda tu. Jadi soalannya memang kita tahu kita tak boleh bagi. Tapi macam mana kita nak buat supaya bila kita bagi dia tu, dia tidak meruntuhkan dia punya rasa confident dia. Sebab kalau kita rampas dia terus marah dan expect dia faham, di situ kita akan meruntuhkan confident dalam diri dia. Jadi itu yang kadang-kadang bila dah besar kita dapati anak tu tak confident apa yang dia buat, sebab semasa dia membesar tu usia 2 hingga 3 tahun, masa dia tengah banyak kerenah. Bukan ibu panggil tapi memang research has shown
Ibu dapat this kefahaman daripada Dr. Michael Hall, dan beliau telah membaca daripada research yang dilakukan. Stage ini dipanggil individuating, ya. Sangat penting untuk perkembangan diri seseorang. Jadi sengah tu pada ketika itu memang kalau kita pukul pun dia tidak mendatangkan apa-apa kesan baik kerana anak tu memang tak faham. Sebab dari segi development otak dia belum lagi sampai kepada development otak neocortex dia, atau otak berfikir dia belum betul-betul boleh kita kata reasoning. Namun tak bermaksud kita tak boleh bagi reason. Kita membiasakan dia, kita explain kat dia. Contoh, kalau misalnya, kalau anak 2 tahun, you understand kan? Kalau dia tengah pegang satu benda yang baik, katalah dia pegang benda yang sangat bahaya, tajam. Jadi, you tengok macam ni. Dia, pada usia itu, dia adalah attention based. Jadi, dia tengah tengok yang ini, you letak something that is in front, dia dah attention dia pada yang ini dah. Dan benda yang ini adalah lebih selamat contohnya. So, dia akan grab. Jadi dekat situ, ibu rasa, ibu harap anda dah tahu kat sini, dan there is no issue kat situ. Tak perlu nak jerit, tak perlu nak marah kat situ. That's why parenting ni tak semestinya kita kena marah anak-anak untuk anak dengar cakap. Sebab bila kita faham stage development otak dia dan kematangan dia, kita akan lebih empathy, kita akan lebih compassionate pada anak-anak tu. Jadi kita akan kita punya approach adalah lebih dengan cara tenang, dengan cara hormat. Walaupun kita sekarang ni tengah dalam PKP. Ini cabarannya sekarang ni, sebab PKP ni anak depan mata all the time. Dan kalau anda yang memang duduk di rumah sebelum ini memang full time, mungkin benda ni satu perkara yang biasa lah. Cuma semualah duduk di rumah at the same time kan. Jadi itu cabaran kita nak divide time lah pula. Tapi kalau anda yang biasa pergi kerja, balik rumah, and then you have to manage anak ni, this is the time yang ibu nak explain. Yes, kita memerlukan kesabaran yang tinggi, dan insya-Allah besok atau lusa, besok kita akan berbincang mengenai upgrade sabar. Insya-Allah ada cara tu upgrade sabar tu. Macam mana kita nak sabar dengan diri kita, nak sabar dengan anak, nak sabar dengan pasangan, nak sabar dengan keadaan sekarang ni. Tapi ibu yakin ya, ramai followers yang follow ibu ni, kebanyakannya mencari kesabaran, mencari ketenangan, dan mula nampak ianya boleh dilakukan. Siapa kat sini baru first time ikut ibu? Nampak kat sini first time. Duk cata je. Yes, urut dada je. Itu adalah tanda anchoring tu sebenarnya. Bila kita urut dada, kita anchor, aku boleh sabar. Next time bila kita kena urut dada, sebut aku boleh sabar. Tarik nafas dan lepaskan, dan ingat Allah kasih kita. Okay. Ina Hassan first time. Okay, sayang. Okay, jadi tanya soalan apa-apa nak tanya berkaitan dengan ni. Jadi kita go to the next point. Saya Ibu Ain pula. Ain pun sama, dari Johor. Okay, Alhamdulillah. Ramai orang-orang baru dekat Instagram. Memanglah lama dah Ibu tak live kat Instagram. So, bila kita tengok anak yang dia 0 hingga 3 tahun ni, dia amat mencabar. Kerana apa? Kerana dia tengah individuating. Dia tengah nak cara dia. Tapi kita boleh bagi dia, kita mula menerangkan, kita boleh bagi dia, kita boleh alih attention dia, kita boleh explain kat dia. Walaupun kita expect dia tak faham 100%, tapi kita dah boleh mula explain kat dia pada usia dia 2,5 tahun ke 3 tahun. But don't expect dia faham apa you cakap. Ya. Jadi, tetapi you sebenarnya tengah bercakap dengan minda di bawah sedar dia. Itu trik dia. You tengah masuk benda yang baik ke dalam minda di bawah sedar dia. Okay? Banyak benda ibu share ni, sayang. Ibu harap anda, take some notes ya. Sebab ini ibu kata sembang santai tapi berisi. Ya, supaya you tahu apa yang berlaku, what's happening inside a child. Jadi bila kita faham tu, kita lebih tenang, lebih sabar, dan kita jadi lebih bukan memahami saja, tapi kita ada rasa timbang rasa.
ya, dan kita mula teringat zaman kita dulu macam mana, dan kita teringat juga nanti berkait juga nanti bila kita dah tua, katalah kita hidup 80 tahun, kita pun dah jadi macam anak-anak dah juga masa tu. Kita perlukan sekurang-kurangnya dari segi fizikal. Macam ibu ni dah masuk 60, apa namanya, dah tak seberapa kuat. Hari tu kalau dulu bersihkan rumah, ibu 2 lapis ni 1 jam dah siap semua bilik. Tapi sekarang ni satu rumah 3 jam baru ibu boleh habis semua sebab tak biasa buat, sebab ada helper yang datang daily. Sekarang ni sebab PKP ni kenalah buat semua kan. Jadi kita ni semakin semakin kita tua, anak kita semakin besar. Jadi that's why bila anak kita masih kecil, perlu kita bertimbang rasa dengan mereka, kerana itu adalah akhlak yang mereka akan dapat bila mereka membesar nanti. Ibu sangat bersyukur dah tengok anak-anak ibu, mereka kalau barang berat mereka tak bagi ibu angkat, mereka akan buatkan untuk ibu and all this. But it is something yang kita panggil apa? What you sow, apa yang you tanam, itu yang akan tumbuh. Ya? Alhamdulillah, ada yang rindu ibu. Allah, Syomel, Nurul Hanizar. Itulah lama tak jumpa kan. Azizah, ilmu baru. Alhamdulillah. Kalau ada siapa yang ibu cakap ni ilmu baru, tulis ya supaya ibu boleh explain lagi. Sebab ibu dah banyak kali bercakap benda ni. Jadi ibu tak nak ada yang dah tahu ke apa. Kalau you kata ilmu baru ni ibu, then I will go deeper. I will explain. I will take the time to explain. Because ibu nak share sebanyak mungkin. Jangan lupa share, ajak kawan-kawan ilmu ni, supaya ajak kawan-kawan join the live ni, insya-Allah, supaya mendatang manfaat pada mereka. Now, jadi 0 hingga 3 tahun attention based, and 0 hingga 3 tahun ada di situ dia memerlukan security, dan dia juga memerlukan kita kata individuating tu memerlukan kita untuk kendalikan keadaan dia. Macam degil-degil dia tu bukan degil yang sebab dia degil sebab dia dah faham. Degil yang dia tak, bukan degil pun, kita tak boleh sebut nama degil pun. Dia nak cara dia. Dia nak cara dia sebab dia nak test. Benda ni dia boleh buat tak? Cuba you bayang kan. Orang yang dah biasa, macam for example lah, dia tengok kita orang dewasa boleh buat, tapi dia tak boleh buat. Sebab apa? Tangan dia kecil sangat, tak boleh nak pegang. Jadi kaki dia tak sekuat kaki kita. Jadi all that become frustration pada dia. That's why usia anak pada ketika ini, dan juga dia kena kehendak dia pun tinggi. Dia nak buat macam besar. Ya, jadi that's why you can see banyak frustration, and because of that banyak mengamuk. So, macam mana kita nak tone down dia, make sure jaga dia punya tidur, jaga pemakanan dia, dan banyakkan peluk. Banyakkan cakap, usap kata-kata kasih sayang. Membanyakkan kasih sayang dalam rumah. You will find that anak akan tenang. Sangat tenang. Sebab apa ya? Ibu cakap ni bukan atas teori. Ibu cakap ni, ibu tengok anak-anak ibu membesarkan anak mereka. Ialah masa ibu membesarkan anak-anak ibu dulu, banyak ibu buat salah. Jadi ibu bolehlah, as I grow older, I understand, apply pada anak yang kelima, that it becomes, I saw that happen. And ibu tengok anak-anak ibu membesarkan anak-anak mereka dengan tenang, dengan kita panggil apa, dengan memahami keadaan ni. Anak senang sangat dengan cakap. Sebab ibu selalu kata, budak kecil ni dia suka nak jadi budak baik. Jadi ibu banyak mengendalikan program dulu untuk kanak-kanak kan, masa mula-mula ibu dalam bidang ni. Jadi ibu tahu anak-anak ni bila masuk program ibu semua nak jadi budak baik, semua nak score sampai beratus-ratus star, and it is so, that's why I have this conviction, anak-anak ni memang nak jadi budak baik. Jadi macam mana dia tak jadi budak baik, macam mana dia tak nak dengar cakap, di situ ada kesilapan, kesilapan pada ibu bapa, sebab ibu bapa tak tahu. Okay. Jadi anak 0 hingga 3 tahun banyak peluk dia. Kerana bila kita banyak peluk dia, peluk ni adalah bahasa kasih sayang. Mengikut Dr. Gary Chapman, ya, the 5 love languages itu adalah daripada Dr. Chapman, Gary Chapman. Ya, bila menulis buku itu in the early 2000, the 5 love languages tu, ada siapa nak tahu 5 love languages? Aku cakap simple je lah. Gifts, act of service,
physical touch, quality time dan juga word affirmation. Jadi bila kita belai anak, it is a language of love. Jadi bila dia dirangsang dengan kita ni, dan bila kita membelai anak, anak yang kena statik, dia akan rasa macam tu kan. Jadi bila kita nak cakap dengan dia, kita biasakan bercakap pada anak yang kecil lagi, bercakap dengan nada suara yang tenang dan lembut. Dan bila dia dengar respon pada kita, bila kita bercakap nada tenang dan lembut, kita berikan tepukan. Kita bagikan dia, kita raikan dan kita bagi dia tahu that is the right behavior to do. Jadi bila kita cakap dengan lembut, kita panggil dia. Kita panggil dia, katalah nama dia apa. Cuba bagi kat ibu nama, sebab ibu nak test. Nama cepat bagi ibu. Satu nama yang ibu boleh panggil, contoh nama. Okey, siapa nak dulu bagi nama anak dia? Kita tengok. Sebab ada lag ni. Jadi ibu tunggu dulu. Siapa nak bagi nama? Ada tak? Minta halal ilmu ya ibu. Okay, yeah, of course. Ibu halalkan semua yang ibu share ni sayang. Iman. Okay, Yusuf. Oh, Yusuf tu nama. Dua tu nama, apa namanya? Nama cucu ibu. Okay, katalah Yusuf. Kita panggil. Yusuf. Yusuf. Okay, jom kita makan. Yusuf budak yang baik, anak yang soleh. Lepas tu bila Yusuf, katalah Yusuf ada adik nama Iman. Dan Yusuf cuba nak pukul adik dia, kata dia tu kan. Cucu ibu Yusuf memang sayang sangat adik dia. Okay? Bila dia nak pukul macam tu, ambil tangan dia. Yusuf, tangan ni untuk belai adik ya. Tadi Yusuf nak belai adik ya. Nampak macam terkuat. Yusuf a good boy. Jadi dia mendengar tu dengan penuh tenang. Jadi bila kita biasa bersuara macam tu, ya, maka dia akan sedar suara macam itu adalah suara untuk dia ikut perintah. Itu yang orang selalu kata, ibu kalau saya tak jerit, anak saya tak nak buat. Masalahnya sebab kita memulakan dengan jerit. Itu masalah dia. Kalau kita ini tak apa, yang mana yang dah tersilap tu sembahyang sunat taubat banyak-banyak supaya Allah hapuskan semua sekali ya. Yang sembahyang sunat taubat tau, untuk kita macam ni kita nak undur balik. Ramai orang tanya dengan ibu, jangan nak undur balik sembahyang sunat taubat. Sunat taubat akan menyebabkan kita boleh putuskan apa negatif yang kita dah tersilap dengan anak tu, dia boleh terubat balik insya-Allah dengan izin ayat. Ya Qayyim sayang, panggil macam tu. Ya, perkataan sayang, perkataan kasih kalau kita panggil anak sayang. Apa yang berlaku? Ini ibu ni banyak, bila ibu bercakap ni dia banyak ilmu-ilmu lain ibu masukkan juga. Perkataan sayang, perkataan kasih ni dia akan memberi satu pancaran kepada dalam badan kita dan menyebabkan menyebabkan ketenangan berlaku. Dr. Masaru Emoto telah buat eksperimen, anda tahu kan? Dan mendiang dia. Jadi beliau telah buat eksperimen mengenai kesan perkataan kepada air, dan dia dapati bahawa perkataan bila air disebut perkataan yang elok, maka kristal air itu sangat cantik. Badan kita pun ada air kan, 70% lebih, 75% macam tu. Jadi bayangkan bila kita memanggil anak kita, bercakap dengan anak kita itu dengan tenang. Contoh, dan sekiranya kita kena tegas, bolehlah tegas. Contoh, Qayyim, that is dangerous. This is better. This is safe. Qayyim is a good boy. Qayyim must be boy, right? Okay. Jadi, insya-Allah kita biasakan bercakap dengan tenang dengan anak. Bila kita nak bagi arahan, kalau kita nak larang dia, kalau kita boleh larang dengan suara yang tegas sikit, tapi kasih sayang tu masih ada. Contoh dia nak pergi pula, kita panggil, katalah Naufal, tertinggikan untuk get that attention, bukan tinggikan untuk marah. Jadi bila kita dah biasa macam tu, what you can find is that anak tu bila dia semakin membesar, semakin senang kita nak bercakap dengan dia tanpa kita perlu marah dengan dia. Ini yang kita rasa. Bila kita bayangkan, bila kita tak perlu marah anak, suasana dalam rumah tu akan tenang kan? Jadi sekarang ni dalam keadaan kita duduk
I love you too sayang. Sabella. Okay, dalam sekarang kita ni sekarang ni ada PKP kan. Yang kita sangat penting apa kan? Sekarang masa PKP ni kita nak tenang kan. Jadi kalau kita nak tenang, kalau anak tak tenang, kita kena influence anak untuk tenang dengan kita tenang diri kita dulu. Sebab Allah bagi macam ni, kita boleh transfer energi tenang itu pada anak. Dan kita juga boleh transfer energi tak tenang pada anak. Itu yang kita tak nak tu. Jadi bila kita tengok anak tak tenang, pergi duduk diam-diam. Kita tarik nafas dan berzikir. Dan kita baca Auzubillahi minasyaitonirrajim banyak kali. Tarik nafas dan pandang anak dari jauh. Ya Allah, Tuhanku lindungi daripada hasutan syaitan. Ya Allah, tenangkan hati dia. Kita hantar gelombang kasih sayang pada dia dan ketenangan pada dia tu. InsyaAllah, you'll find that anak akan tenang. Try buat this eksperimen. Besok kita akan jumpa lagi sekali. Nanti cakap dengan ibu. Sebab those people, those student ibu, yang some of them are here, like Nodiana is here. Mereka ni daripada Strong Ladies Mastery Class, ya. Dan mereka dah amalkan ilmu ni dan anak-anak macam asyik nak peluk, senang je nak dengar cakap. Tapi budak-budak kadang-kadang dia meragam, tapi is controllable lah. Sebab kita boleh kontrol kita. Jadi insyaAllah, don't worry. Okay? Kalau rasa belum lagi boleh, insyaAllah boleh. Ibu doakan. Tahu tak setiap kali ibu solat, ibu doakan untuk anda. Ibu doakan untuk Strong Ladies Mastery Class ibu, anak-anak ibu di sana, dan ibu doakan semua fans yang baru dan yang lama. Dan ibu doakan kurang-kurangnya 1 kali sehari ibu akan doakan untuk anda. Untuk anda tenang didik anak-anak anda. Setiap kali lepas sembahyang subuh ibu akan pergi kat tingkap bilik ibu tu dan ibu doakan orang-orang dekat kejiranan ibu, dan ibu doa sebab dekat tingkap ibu dah 2-3 hari ibu tak buat ni sebab ibu tak sihat. Tapi sebelum ni memang ibu buat. Ibu pergi kat tingkap bilik ibu dan ibu tengok kat depan tu dia ada apartmen tau. Apartmen tu dan ibu tahu kehidupan mereka terutama masa PKP ni kan tentulah mencabar, tapi doakan, ibu hantar kasih sayang pada diorang, tenaga kasih sayang ibu doakan diorang cukup makan, diorang cukup tenang, dan ibu doakan itu, ibu hantarkan tenaga tu, and you can do that as well. That's how kalau you tengok ramai orang mendoakan kat Malaysia ni. Kalau you notice kan hujan sebelah petang, dia basuh semua kita punya negative energy tu. InsyaAllah that's what is happening, and Alhamdulillah kita nampak semakin turun. Jadi kita doakan, terus doakan. Kalau kita ada dalam hati kita risau, takut, buangkan tu. Ya Allah, aku doakan semoga ia terus turun dan terus turun dan terus turun. Ganti yang takut, sebab kita adalah kerisauan tu, ini sekejap je nanti naik balik. Jangan entertain that. Jangan entertain langsung. Auzubillah, bila terasa macam auzubillah minasyaitonirrajim. Ya Allah, Tuhanku, terima kasih. Ya Allah, Tuhanku, syukur kerana dah semakin menurun bilangan yang positif COVID dan semakin naik yang sembuh dan tiada kematian. Ya Allah, semoga sampai kepada kosong-kosong semuanya. Alhamdulillah. Jadi itu kita doa, terus doa. Dia jadi seramai orang doa macam tu, dia jadi dunia ni, segala doa kita Allah dengar dengan ikhlas hati kita, insya-Allah. Jadi begitu juga dengan anak-anak ni, kita selalu mendoakan kebaikan untuk diorang. Jadi kita doakan diorang akan dengar cakap. Bila nampak dia macam tak dengar cakap, jangan terus marah. Kita kena bersangka baik dengan dia. Mungkin dia tak faham. Itu satu. Kedua, kemungkinan dia tengah genius state. Kita panggil dia, panggil siapa nama anak? Okay, siapa nama anak? Daniel, panggil Daniel. Kita kat dapur ni, Daniel cerik, kan? Lepas tu Daniel ni tengah main tu galit ni adalah genius state sebenarnya. Dia tengah main, dia dalam satu dunia dia yang penuh dengan khayalan semua and imajinasi dia, and it's very important. It is very important. You want your children to be creative, you need to allow this situation yang mana dia bermain dengan penuh galitnya, kan? Kalau tengok TV tu ibu tak berapa, it is not really a genius state but mind that dia tengah kreatif dalam bidang, dan dia tak dengar. Memang dia tak dengar sebab dalam genius state ni dia punya fokus adalah macam tadi kata 4-6 tahun ni dia dalam dunia dia.
Dan most of the time mereka dalam dunia mereka, and it is important for them to be there also. Jadi ada masa kita tariklah dia orang keluar kan. Jadi kalau masa tu kita nak panggil, jangan panggil menjerit-jerit. Kita datang kat telinga dia dan kita panggil dia. Barulah dia tak break dia punya genius state. Kalau tidak, bayangkan tiap-tiap kali kita jerit-jerit, dia break genius state tu. That's why kita dapati ramai anak-anak dia tak boleh fokus. Because dia tak tahu how to focus. Every time dia nak main, dia nak fokus, dia akan terganggu. Jadi benda tu dah jadi satu sistem dalam diri dia. So remember Jadi bukan, kita kena tengok. Okay, 4 hingga 6 tahun adalah usia di mana anak mula belajar tentang reason. And that's why it is good to start early to give reason daripada usia anak 1-2 tahun yang dia dah mula communicate, untuk bagi reason, tapi jangan expect dia faham. Tetapi kita bagi reason sebab kita membina dalam subconscious mind dia, dibina di bawah sedar. Tapi usia 4 tahun, 6 tahun, dia kena ada reasoning. Dan reasoning, explanation tu kena betul. Bukan kerana Allah marah saja. Jangan sebut benda-benda macam tu pada anak. Anak tak faham benda-benda tu. Dia akan, dan jangan mengambil approach menakut-nakutkan. Buatlah ni, nanti gini. Dan selalunya approach yang menakutkan. Explain. Take the time to explain. Because if you take the time to explain, by the time dia 7-8 tahun, dia boleh reason sendiri. Contoh, dia tak akan bergaul dengan anak-anak yang bermasalah. Sebab dia boleh reason sendiri. Dia boleh tahu yang ini tak bagus, yang tak bagus. Sebab kita tengah daripada bila dia 4 tahun, kita nak membawa dia kepada 7 tahun. 7 tahun adalah usia memayis. Dia boleh membezakan yang baik dengan yang tak baik. Sebab dia punya development otak dia tu dah sampai pada masa tu. Jadi bila dah 7 tahun, dia dah matang dari segi boleh bukanlah terus overnight, tetapi dia perlahan-lahan lah. Lepas tu by the time dia 10 tahun, dia dah faham untuk tanggungjawab. Dia dah faham tanggungjawab itu, di situ yang that is why usia 10 tahun saja boleh kita mulakan memukul dia, merotan dia sekiranya dia meninggalkan solat dengan sengaja. Dan ada cara dia lah macam mana nak buat. Sebelum tu sebenarnya tidak boleh. Tapi tidaklah nak katakan dosa, ibu tak tahu dari segi hukuman. Tapi kalau kita memukul anak usia 2 tahun dengan rotan, jadi di situ ada kezaliman berlaku. Jadi kalau kezaliman ni, kat situ ada dosa lah. Ya? Sebab dia anak tu tak faham lagi. Dia belum faham lagi kita. Jangan terus jerit pada anak jika mereka melakukan kesilapan. Istighfar. Betul. Kita istighfar sebab anak tu buat silap. Kita buat silap tak? Kalau kita buat silap, di atas yang kita silap, kita harap tak anak kita maafkan kita? Macam itulah juga. Kan? Jadi bila kita sering fikir benda ni, sebab parenting ni, ini ibu share sikit, parenting ni matlamat dia nak bawa ke mana? Parenting ni matlamat dia nak bawa ke syurga. Jadi nak bawa ke syurga ni, kita nak bawa anak ke syurga ni, kita pun kenalah pergi ke syurga juga. Jadi akhlak kita nak akhlak kita anak baik, kita kenal betul akhlak kita juga, sebab kita nak pergi sama-sama dengan anak kita, kan? Jadi itu penerangan insya-Allah ya. Jadi 7 hingga 6 tahun ni perbanyakkan menjelaskan dan menjelaskan dengan penuh kefahaman. Kalau you tak tahu macam mana nak jelaskan, you boleh tanya seorang yang lebih tahu, ataupun at least you macam mana nak cakap at least you usaha untuk carilah. Boleh tanya ibu, insya-Allah. Oh, Diamond Adila. Tadi cakap kat ibu, nampak happy tengok ibu sihat ya. Thank you sayang. Ibu, tadi saya ada dengar audio parenting ibu. Ibu ada bagi contoh hukuman untuk pergi ke happiness chair. Adakah salah kalau kita hukum dia dan minta dia masuk ke bilik dia? Okey untuk hukum macam tu, cuma kita nak, sebelum kita hukum, kita kena bagi tahu apa matlamat hukuman tu. Kita kena faham, supaya dia faham. That's why ibu sebut happiness chair ni, supaya kita tak anchorkan kepada angry chair ke benda yang macam negatif. Kita nak bila dia duduk kat situ, dia akan reflect.
Ibu suka guna, mungkin kalau itu ibu kata happiness chair atau reflection chair. Ibu nak suruh dia, anak tu berfikir akan apa yang dia dah silap. Tapi tak sesuai lah untuk anak 2 tahun. Dia kalau 4 tahun, 3 tahun, masuk 3 tahun tu, 3 tahun tu okey. Dia nak duduk kat situ, dia bertenang. Ataupun calming chair ataupun kerusi tenang. Sebab kita nak dia duduk kat situ, matlamat dia untuk dia tenang, bukan matlamat dia untuk dia rasa diri dia dimarah, rasa diri dia teruk. Kita nak bila dia duduk kat situ, kita cakap, okay, sekarang your energy is not settled. Kita kata, your energy, sebab dia asyik dia pukul adik dia. Kata your energy is not settled. Okay, go and sit there and get your energy right. Then say to yourself, I'm a good boy, I'm a good boy. Actually, this experiment, this thing, so was one of my students daripada what's the Heal Me Please program tu. Dia adalah guru sekolah dan dia that day tu ada seorang budak ni dia buat perangai sangat. And no teachers boleh handle. Jadi hari tu terkena pada dia dan dia kata kat budak tu, okay, sebab dia dah buat salah, dia tinggi kat dinding, tengok dinding and say to himself that I'm a good boy. Mula dia tak nak buat. Lama-lama bila dia buat, lepas tu he broke down. Dia kata, I'm not a good boy. Tapi the teacher said, you are a good boy. And then they keep on saying, and after a while dia rasa diri dia good boy. And lepas tu memang dia punya behaviour change. Sebab macam ibu cakap, anak-anak ni dia nak jadi baik. Yes, Nuli Yusof. Yes, Nuli. Apa khabar, Nuli? Kalau kita mukul anak dalam usia 2 tahun, ada satu kezaliman. Sebab dia belum memayis. Ya? Kalau kita nak hukum, orang kata, macam mana nak hukum? Sebenarnya kalau kita dari awal, kita tak banyak menjerit dengan anak, tak banyak marah-marah, anak ni dia tak ada buat benda yang nakal, yang menyakitkan kita. Contohnya cucu ibu, nama dia Ismail lah, rindulah cucu ni sebab dah berapa minggu, dah bulan dah tak jumpa dia orang kan. Ismail ni masa tu baru 2 tahun, dia pergi ambil ujung USB tu kan ni. Lepas tu dia pergi kat TV ibu yang baru tu, habislah bercala TV tu. Jadi of course kita dengan orang dia akan marah, tapi bagi ibu nak marah apa, dia belum faham apa lagi kan. Nak kata ibu ni banyak sangat duit nak beli TV pun tak ada lah, tapi tak apalah, tengoklah Twinkle Twinkle Little Star tu, setiap kali tengok nampaklah bekas-bekas cala tu, terima je lah kan. Jadi kalau kalau what you find is that because the child don't understand, and then you nak marah pun you tak boleh tak nak marah dia, because the thing is what is the point of marah. Jadi itu pengalaman ibu. But anyway, bila kita nak anak dengar cakap, you understand at the stage of 4 ni dia dah boleh reasoning, then you bagi reason, and at the age of 4 ni dia sedang develop dia punya interpersonal skill, macam mana nak bergaul dengan kawan-kawan, and you can notice that they learn how to play together. Before that dia tak reti main sangat sama-sama, asyik nak bergaduh je. Tapi after a while dia boleh main, dia boleh give and take. Cuma kalau dalam family tu kadang-kadang adalah berlakunya pergaduhan, perselisihan. It's just about adapting dia orang punya give and take lah kan. Tapi kalau bergaduh sampai pukul, sampai terajang, and that something is that you have to reprimand. Yang itu kalau usia dah lebih pada 4 tahun tu nak kena take ni lah, kena really take notes on that. Okay. Di 7 hingga 10 tahun adalah masa, 4 hingga 6 tahun tadi adalah masa membina rutin harian mereka. Kerana rutin ini sangat penting. Contohnya bangun pukul berapa, gosok gigi pukul berapa, ajak semayang pukul berapa. Kena ada rutin tu. Sebab bila kita dah bina rutin tu pada 4 hingga 6 tahun, masuk 7 tahun adalah disiplin. Anak itu perlu didisiplinkan. Tetapi bila rutin dah dilakukan, disiplin sangat senang. Contoh, kita dah ajar dia bangun pagi pukul 6. Pukul 6 tu solat subuh. Sama dengan kita. At this age, about 4, 5, 6 dah mula boleh kan. Dalam pukul 5, 6 tahun dah boleh dah.
Dia dah biasa dengan benda tu. Jadi dia nak bangun tu dah tak masalah. Dia dah biasa tidur cepat untuk dia bangun cepat. Jadi dah tak ada masalah kat situ. Yang menjadi masalah adalah kerana kita tak prepare. Jadi bila kita tak prepare tu, anak susah nak bangun. Kita pun kelang kabut. Kita pun bila nak bangun jerit-jerit. Macam ibu baca status Cikgu Fazli. Kalau anda kenal Cikgu Fazli, suka tengok dia punya status. Dia kata, satu hari tu dia kata, semasa PKP ni baru aku tahu jiran-jiran aku ni banyak yang ramai yang garang-garang semuanya. Hari tu dia kata jiran dia suruh anak dia mandi. Jerit, mandi! Sekali-sekali dengan aku pun pegut terus pergi mandi. Dia kata. Tapi cara dia tu dia terkelakar lah kan. Point dia, kenapa benda tu kita perlu buat? Kenapa nak kena jerit? That's the question yang kita nak kena tanya. Kenapa hidup nak kena macam tu? Can't we live differently? Can't we live dengan keadaan tenang? Tapi orang kata tak boleh sebab anak kalau tak buat macam tu, dia orang tak dengar cakap. Kalau you dah terlepas perahu nak undur balik, panggil diorang and cakap, sekarang ni mama tak nak jerit dah. Mama akan suruh dengan baik je. That I do not like to jerit because kalau jerit tak elok. Cakap macam tu, ya. Jadi kita cakap dengan anak, kita akan berubah sekarang. Kita tak mau lagi jerit-jerit. So, kalau mama jerit, mama akan nama sayang boleh tegur dan sama tegur dengan baik. Dan sayang jerit, mama akan tegur dengan baik. So, ajak perubahan itu berlaku dalam rumah. Perlahan-lahan insya-Allah boleh, ya. Kita menjerit dari awal, anak-anak pun tak mengamuk. Betul, kan? Okey, nak marah kena ada cara. Okey. Dia sebenarnya reprimand, ya, reprimand, menegur, mendisiplin, bukan marah ni. As macam Noli kata, kita marah ada caranya, lebih tegur lah perkataan tu lebih kena, ya. Okay. Assalamualaikum Ibu, macam mana nak handle perasaan cemburu antara anak 7 tahun lelaki dengan 5 tahun perempuan? Okey, nanti buat jawab kat sini, ya, cahaya mata, sebab anak akan belajar cemburu bila dia sering di compare, ya. Kalau kita selalu compare anak kita antara satu sama lain, dia akan belajar cemburu. Itu satu. Dan dia juga akan belajar cemburu bila dia rasa orang ada perbezaan kasih sayang dari mungkin atuk ke nenek ke yang nampak lebih sayang satu daripada yang lain. Dia akan belajar cemburu tu. Jadi macam mana kita nak buat? Sebenarnya kita kena banyak memberitahu mereka yang kita kasih pada mereka, kita kasih sama je. Kalau dia tak puas hati, jangan marah each other, buat cakap kepada kita, supaya kita pun handle benda tu. Tapi kalau nenek dengan atuk yang buat tu, kita kena bawa dia ke tepi dan cakap dengan tenang supaya dia tak, sebab kita tak boleh nak ubah atuk nenek dia, tapi kita boleh bagi dia anak tu mula faham. Ya, cahaya mata. Dan cahaya mata banyak, ibu biasa tanya soalan, dan that's why ibu tahu little bit of your latar belakang. So, lagi satu, anak-anak ni cemburu dan membezakan kasih sayang, mungkin juga disebabkan love languages mereka. Yang seorang tu nampak kita bagi kasih sayang tu lebih sebab mungkin your love language adalah belayan. Okey, jadi anak yang ini dia perlu dia punya love language adalah kata-kata semangat. Tapi you duk bagi belayan pada kata-kata macam ni. Maksudnya macam ni cakap Sekejap, let me get it right. Dia tak dapat dia kata-kata semangat tu, tetapi you nak tunjukkan kasih sayang, you nak tunjuk kat dia, you belai dia. Tapi bagi dia, you tak bagi kasih sayang sebab dia nak dengar you sebut I love you. Macam tu lah. Okay? Jadi kadang-kadang itu sebab itu. Kadang-kadang itu sebab itu. Tapi bukan, kena tengok situasi apa yang berlaku, yang berlaku di antara anak tu. Yang paling penting you check balik, ada tak sesiapa suka beza-bezakan, banding-bandingkan. Itu menjumpakan root dia, ya. Dari 7 hingga 10 tahun adalah masa untuk mendisiplinkan anak-anak. Kuatkan disiplin, dan ianya tak susah bila ianya dah bermula dengan rutin. Jadi maksudnya rules and regulation tu dah jelas.
Contohnya main sampai pukul berapa, tidur pukul berapa, benda tu dah dibina daripada kecil dan reinforce lagi, bertambah kuat. Masa untuk belajar pukul berapa. Ibu tahu some of you working from home dan anak-anak juga ada pergi sekolah, dan pada masa pagi tu semua orang lah mak ayah nak kena buat kerja juga, anak-anak nak kena belajar. Banyak benda yang terganggu. Sayang, don't worry, because you are just getting used to the new normal, ya. Tapi kalau you dah biasakan, in the morning pukul berapa mereka kena duduk di meja makan atau di study table dia orang. If they have their own study table, pukul berapa dia orang kena duduk kat situ, kena ditetapkan rutin, jadikan ianya rutin. Sekarang ni mulakan jadikan ianya rutin. Rutin ni dia dibina over 21 days. Ya, dia akan membina menjadi habit. Bila dah menjadi habit, disiplin is easy. That's why kalau kita tengok masa mula-mula PKP dulu, ramai yang terlepas laku, anak tidak betul-betul diberitahu itu adalah PKP. Apa maksudnya? It is not a holiday. Jadi mereka, sebab mereka tidak dipimpin dengan betul, jadi sebab itu mereka pun mulalah suruh masak, makan sampai 6 kali makan dalam 1 jam 2 jam. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Kita kena explain. Anak yang dah pergi sekolah, mereka faham. Sebab mereka bangun pergi sekolah pukul berapa. Jadi dia orang sepatutnya benda tu boleh diteruskan. Kalau masa tu kebetulan kalau ibu tak silap dia cuti kan. Jadi masa tu cuti tak apalah. Lepas tu nak kena beritahu. Ini dah mula hari sekolah, dan bagi sekolah, this is what it means. Because anak ni kalau dah 7 tahun ke atas ni, mereka dah mula faham. 6 tahun pun dah mula faham. Jadi disiplin tu kena ada dan benar diberi responsibility. Ya, kena diberi responsibility. Basuh pinggan mangkuk sendiri, lipat baju sendiri, hang baju sendiri, kemas katil sendiri, kena buat, kena bagi anak responsibility. You want to raise children who are responsible, give them responsibilities according to dia orang punya ability. Sangat penting, ya. Kalau mereka kalau anak tu masih kecil dan macam usia baru 4 tahun, bolehlah kita suruh dia letak bantal, tepuk bantal tu. Kalau dia lepas tu apa lagi yang dia boleh buat. Tapi it's about responsibility. Every day dia kena buat benda tu, and feel proud that dia dapat buat. It's very important because kita sedang membina diri dia yang responsible. Dia sedang dimasukkan dalam image diri, I am a responsible person. Jadi kalau dia itu mempunyai image diri, dia seorang yang responsible, dia akan dengar tak cakap kita? Dia dengar. Terutama kalau cakap kita tu benda yang baik, kita pun kenalah. Kalau ada certain thing kita suruh anak tu tak muhasabah. Kalau anak tak nak dengar, maksudnya kita betul lah diri kita. Tapi dia akan dengar cakap. Contohnya kita kata, okey, jom kita semayang pun sini. Jadi bila dia dah ada image diri bahawa dia responsible, dia akan bangun, ambil uduk dan pergi solat. Ini yang maksud ibu ni. Benda tu tak jadi satu benda yang kita nak kena marah all the time. Kalau misalnya dia dah faham dah dia tu responsible person, maka dia kata okey, lepas solat ambil telekung sidai. Kan, jadi dia akan belajar untuk sidai. Every time dia akan disusun yang elok-elok kita raikan. That is good behavior, InsyaAllah, ya. Jadi pada usia 7 hingga 10 tahun ni, kuatkan bina disiplin dan responsibilities. Cuba baca soalan sikit. Assalamualaikum Ibu. Adakah baik kalau anak asyik nak upah atau nakkan balasan selepas buat sesuatu? Tak baik. Tak baik. Sebab that one you need to have a slow talk. Tengok usia, ya. You need to have a slow talk bagi dia faham. Dia buat baik itu, dia punya ganjaran dia adalah dalam diri dia. Dia akan rasa best sangat bagi seorang yang bertanggungjawab. Mula-mula tu mungkin kita boleh buat stars lah. Kita boleh buat stars untuk anak ni certain age, dia nak something tangible. Dan macam ibu conduct program pun, masa dulu banyak conduct program pelajar-pelajar. The first 2 days tu, we go for stars. Diorang buat ni, diorang dapat apa-apa stars. Diorang tanya soalan, dapat stars. Diorang come early, dapat stars. Come early, come on time. Besoknya, sampai dia gerak mak pukul 5 pagi lagi nak make sure dia sampai awal kat program. We all have that challenge. Kan? Jadi,
hari pertama, hari kedua normally ibu akan bagi stars. Hari ketiga ibu tak bagi stars dah. Because I teaching them that when you do something, don't look for the upah. Because the star will grow inside you. Because when you start, because ini ibu nak bina dia punya diri spiritual dia. Diri spiritual yang suka tolong orang. Tapi semua benda tu dia explain dengan gently. Dengan supaya dia faham. Jadi Zarida boleh explain lah. Sebab kadang-kadang anak ni dia kematangan dia, kematangan EQ, SQ dia. In that time, it takes time for them to understand. So banyak kan bercerita tentang ganjaran pahala dan sebagainya kan. Kalau tengok umur, kalau umur dia 3 tahun 4 tahun tu apa maksud, apa balasan dia, you can give a hug, things like that lah. Kalau boleh kita bagi benda yang tak ni lah, tak, it's not monetary. Sebenarnya ibu tak suka sangat upah-upah ni sebab dia punya kesan tu is not something that membawa kepada kita parents anak untuk masuk syurga. Dia macam lari sikit dia tu nanti bila mereka dah besar. Macam mana ya ibu, kita nak ajar tanggungjawab macam urusan rumah kan. Kadang respon dia orang macam mula buat muka, bermalasan, macam mana kita nak face ni. Kadang-kadang ternaik pitching. Okey, betul situasi ni sebab anak ni dah besar, dia tidak bermula daripada awal. Jadi sekarang ni macam sekarang ni dekat PKP kan. Jadi take the time untuk untuk beri mereka faham bahawa sebenarnya bila dalam rumah tu kalau seorang saja yang buat kerja, apa berlaku, akan rasa penat dan sebagainya. Jadi anak ni kena bagi mereka faham kita panggil responsibilities tu. Jadi macam mana ibu nak explain kat sini? Jadi kalau Super Mama Faiz Fahim boleh explain kat ibu, boleh share kat ibu umur anak, jadi ibu akan boleh bagi lebih detail sebab kalau dia dah remaja, lain approach dia lain. Kalau dia anak tu baru 7 tahun, approach dia lain. Kalau anak bermasa muka, kalau mereka bangsa muka, kita suruh buat satu-satu kerja, dia ada approach yang berbeza. Jadi kalau boleh bagi ibu age, nanti insyaAllah ibu cuba guide. Siti Fatimah, hai ibu, hai sayang. Umur 7 hingga 10 tahun bina disiplin dan responsibili. Contoh, minta dia lipat baju sendiri, hang baju sendiri. Kalau 10 tahun dah boleh sidai baju, dah boleh sidai lah keluar dari washing machine tu. Ambil hanger, masukkan kat hanger. You know, get them to work together. Pasal PKP ni, get them to a time. Okay, sekarang kita nak sidai kain. Partnerkan mereka buat benda sama-sama. Dan bila mereka berjaya, raikan. Just thank you, high five, high ten. Benda-benda macam tu. And bayangkan kalau kita ada 4 orang anak, semuanya 7 tahun ke atas atau 6 tahun ke atas, 5 tahun dah boleh dah. And partnerkan, and buat sama-sama. Bila buat tu dalam keadaan happy. Itu semua orang kena chip in lah. Siapa yang kemas apa, so it will take about 1 hour. Lepas tu semua orang boleh duduk kat study. These are the thing yang kita bina. Dan bermula bina ni sebenarnya sangat efektif bila kita dah mula bina solat berjemaah. Jadi ibu harap anda mulakan sikit-sikit dulu solat berjemaah ni. Kalau yang anda yang dah mula tu baguslah, yang belum tu mulakan solat berjemaah. Nak puasa dah kan. Sangat penting untuk kita sama-sama melakukannya, insya-Allah. Umur anak 8, 12 tahun, bos lelaki. Okey. Dia kalau bos lelaki ni, kita kena tengok ayah dia. Kalau ayah dia jenis yang membantu, kita kata tengok ayah tu macam mana dia bantu. Kata ayah tu tak membantu, kita cakap nanti bila you grow up to be a man, the man that is respected adalah man yang tahu macam mana nak membantu. So you kena slow talk macam tu. Tapi kalau ayah dia yang jenis yang sangat membantu, minta ayah dia slow talk dengan dia orang. Because ayah dia akan make sure because ayah ni contoh yang baik. Jadi that's what sebab umur dia 8 tahun, 12 tahun, and you have to call it. Maksud call it Super Mama, you have to call it. For example, dia masam, cakap dengan dia, kenapa nak kena masam bila mama nak suruh buat kerja?
Kita tegur, kita kena tegur anak kita bila anak kita melakukan satu kesalahan. You kena tegur, jangan biarkan. Because this is what we call loving and firm. Kita kena tegur, that is not the right behaviour. Apa namanya, you tolong buat kerja ini adalah tanggungjawab sama-sama. This is not my responsibility alone. We are all living in the same house. Kenapa mama seorang nak kena bersihkan semua benda? It should be everybody chip in. Explain. Ya, kita menerangkan, jangan beletih. Kalau kita beletih, dia akan jadi degil. Degil ni datang daripada letih lah. Orang dengar letih, lama-lama dia tak nak dengar. So jangan letih. Kita explain and kita minta. And then kita argue kita punya case, cakap dengan anak tu, dan bagi dia, because anak yang macam ni, maksudnya EQ development dia belum betul, belum mantap lagi. And pada usia ni sepatutnya EQ dia dah mulai, dia boleh ada empathy dengan orang lain. So tak apa, sabar sayang. Banyakkan solat hajat. Itu ibu bagi ni punya. Banyakkan solat taubat dan banyakkan solat hajat. Sebut nama anak itu, minta Allah ampunkan dosa kita, mendidik mereka tu, dan kita solat hajat. Kejap ya. Okey. Dia dekat sana dah berhenti. So kita ada dalam 15 minit ya. Okey, insya-Allah. So anak 7 tahun, Fiza 17 tahun, sangat berkira kerja, rumah ketanda iri hati dengan adik. Semua ini adalah penyakit hati. Tak apa sayang, jangan risau. Semayang taubat dan semayang hajat, banyak-banyak minta. Dan bila anda berbeza ya, bila kita semayang hajat, kita semayang, bercakaplah dengan hati anak itu. Bercakaplah dengan hati anak tu. Do close your eyes and bayang as if that you bercakap dengan anak you. Dia ada dekat depan you. Bercakaplah dengan hati dia. Jangan buat sekali je, buat banyak-banyak kali. Ya, buat banyak-banyak kali. Supaya anak itu, supaya you tautkan hati dulu. Tapi kena semayang taubat tu, sebab kalau kita tak semayang taubat tu, penghalang tu tak jatuh. Semayang taubat ni sebab anak jadi macam ni. Maaf ibu cakap ni. Ada di antaranya adalah kerana dosa kita. Jadi kita minta ampun dengan Allah. Apa tahu dosa kita pun tak tahu. Jadi kita minta ampun dengan Allah. Apa dosa yang kita telah lakukan. Kan? Jadi kita minta Allah ampunkan dosa kita. Dan insyaAllah ibu cuba nak. Kenapa tak boleh ni? Apalah. Okey, benar habis dah pun. Okey, Noli, okey, Asmara suka dengan suaka ibu bercakap. Masuk pada 11 hingga 13 tahun, masa ini adalah masa mereka mula tergugat dengan peer pressure. Jadi ingat ya, mereka mula tergugat dengan apa kata kawan-kawan mereka. Pada usia 11 hingga 13 tahun ni dah mulalah, sehingga 14 hingga 17 tahun tu. Mereka sangat lebih terkesan dengan apa yang kawan-kawan cakap. So, know their friends and be kind to their friends. Kalau you nampak macam kawan-kawan dia tu bukan jenis yang bagus, try to know them. Mungkin ada sesuatu yang, kadang-kadang anak ni bila gaul dengan orang yang ada problem, bukan semestinya anak kita tu ada problem. Kemungkinan sebab dia suka nak tolong orang. Kemungkinan macam tu. Ya. Sebab dia mungkin counselor in the making. Jadi kita kena faham. Dan anak bila dah remaja ni, mereka mahu space mereka dihormati. Dan kalau kita hormat space, maksudnya kita tak treat dia macam budak kecil. Kita bertanya pendapat dia orang. Kita bila kita nak menegur mereka tu, kita akan menggunakan cara approach yang bertanya pendapat. Macam mana nak cakap Tapi apa yang sangat penting pada ketika anak usia macam ni, sekiranya you dah bina pertalian daripada kecil, bila anak tu dah besar macam ni, that's why kita kena selalu bercakap dengan anak. Kita kena ambil masa untuk bercakap dengan anak. Sebab as they grow up, every stages tu dia ada perbezaan, dia akan ada adjustment yang kita kena buat. Kita dah biasa dengan anak kita suruh sarah, tapi bila dia orang dah remaja,
Suruh sarah tu dah jadi macam benda yang tak sesuai dah dengan mereka. Tetapi approach dia adalah kita cari, minta pendapat ataupun minta tolong, minta bantuan. Mama minta tolong sikit ni sebab mama tak larat nak angkat sampah. Boleh tak sayang tolong mama? Macam tu lah. Kita minta dengan cara yang bukan mengarah, tetapi dengan cara untuk dia memberi khidmat. InsyaAllah. Jadi kalau kita take care of this relationship kita dengan mereka daripada kecil, InsyaAllah benda tu lebih senang lah. Tapi kalau jadi yang dalam keadaan ni iri hati dengan adik dan apa semua ni, ini adalah perkara yang kita kena go deeper and tengok kenapa benda ni berlaku. Kadang-kadang mungkin dia tak faham cara kita, ataupun dia ada orang yang dia ada kat sekolah, ada kat kawan-kawan dia ada yang problem lebih sama, jadi dia tengok, dia ingat problem dia pun sama juga macam tu. Dia banyak perkara. Tapi yang ubat dia, yang ibu nak bagi ubat dia adalah solat taubat, solat hajat, dan belajar mendekati mereka. Ya? Belajar memahami mereka. Memanglah kita kata, kenapa mereka tak boleh faham kita? Itulah sebabnya kita ni mak bapak, bukan mereka mak bapak. Ya? Sebab kita kena memimpin mereka tu. Bukan senang kita nak pimpin ni, tapi kita boleh buat, insya-Allah. Ya. Assalamualaikum ibu, anak lelaki saya 16 tahun, baru saja tadi lepaskan rasa stresnya. Dia dekat dia sunyi, mungkin sebab seorang saja anak lelaki dan yang lain adik-adik perempuan. Okey. Suruh dia nyanyi. Ya, kadang-kadang dia sebenarnya PKP ni adalah nightmare untuk extrovert, tetapi adalah divine happiness bagi introvert. Ibu ni introvert sebenarnya. Kalau masa PKP ni memang tak rasa masalah bagi ibu duduk dalam bilik ni. Bilik ni ibu rasa macam mihrab ibu. Satu tempat yang best gila. Ibu create. Kalau anda tengok ni bilik tetamu, kalau nampak katil tu, memang katil lah. Because ibu dalam bilik tetamu ni, ibu convertkan jadi my room for during this PKP. Kalau tidak, ibu kat luar sana. Jadi kat situ ibu tak dapat that seclusion ni. Jadi bilik pun ada dalam rumah ni, alhamdulillah ada 4 bilik. Masing-masing dihuni, ada satu bilik ni aja free. So kalau anda nampak katil tu, memang katil lah tu. InsyaAllah. Dia pun letaklah pokok-pokok dalam ni jadi taman. Macam mana nak kurangkan beletir? Kalau nak kurangkan beletir ni, macam ni, macam mana nak cakap dia, panjang kat proses dia. Sebenarnya orang dah tanya ni, ibu nak beritahu insya-Allah, sebab ibu dah mula start dah pun. Tapi sebab banyak yang bertanya soalan ni, banyak soalan-soalan anda ni, anda boleh selesaikan when you understand parenting from the core, ya. Jadi that's why ibu masa PKP ni, ibu memang bagi this audio class parenting bijak pro ni at a very ibu tak nak suka perkataan price, at a very low investment. Dia sepatutnya 257, ibu hadiahkan 207 pada anda, 50 je ibu ambil untuk bayar staff-staff ibu yang tolong buat kerja. Ya, 50 ringgit sahaja, dan ada 6 modul, campur 2 lagi modul extra. Dan in 2 days, 22 hari bulan nanti ibu akan buka ni, kita panggil macam flash sale lah. Walaupun dah ada sebelum, but masa tu akan dapat extra other things, sama macam e-books, akan tambah dengan e-book baru, especially untuk masa masa PKP ni. Jadi semua tu idea ni, sebab banyak perkara kat situ. Bila tanya soalan macam you tanya soalan ni, macam mana nak stop beletir apa semua ni, kalau you dah faham tu, macam you akan senang nak stop beletir sendiri. Macam you tanya macam Nordiana, apa mereka ni yang follow ibu punya strong ladies apa semua, mereka ni dah tak ada nak marah anak-anak dah sekarang ni. Sebab apa? Sebab they feel good about themselves.
dia bukan nak kata you don't feel good about yourself, but dia find kekuatan tu dalam diri dia. Because bila you dah understand, dia sebenarnya parenting ni kompetensi lah. Kompetensi dia ada 3 aspek, iaitu attitude, kita punya skill dan kita punya knowledge. When you have all this at a higher level, then you akan dapati benda yang all this later semua tu akan berhenti, because you automatically akan tahu what is the behavior that is bagus, what is not. Tetapi kalau ibu nak cakap bagi tips apa semua tu, kurang sikit lah kesan dia, sebab it is not from the core. Ya? Jadi untuk sekarang ibu boleh bagi Fiza, supaya Fiza taklah rasa macam soalan Fiza tanya ibu tak jawab. Apa yang ibu nak Fiza buat, latihan ni, ya. Dan latihan ni Strong Ladies Mastery Class ibu diorang buat, dan siapa yang Fiza bangun setiap pagi, Fiza tulis 3, tak payah banyak sangat, 3 perkara yang Fiza rasa bersyukur. 3 perkara yang you rasa bersyukur, you tulis, you ambil kertas, you tulis. Kalau boleh tulis, jangan ingat je. Kalau ingat dia tak jadi, dia kena tulis. Buat ni selama 7 hari. Every morning, jangan miss. InsyaAllah. You buat, you akan rasa different. By about 6 or 7 days tu, you akan rasa sangat different. Tapi masa you buat, you kena buat sungguh-sungguh. Saya bersyukur, ya Allah. Saya ada rumah, ada atap, ada ni, boleh duduk. Alhamdulillah, saya bersyukur, ya Allah, ada anak depan mata. Saya bersyukur, ya Allah. Apa yang you bersyukur? Setiap kali you tulis tu, you tarik nafas. You will find that after 6 to 7 days, there's so much yang you bersyukur, that automatically, bila you nak belatir, you akan rasa bersyukur. Tak payahlah belatir. Sebab belatir ni, it comes from the place of not satisfied. It comes from the place of kita rasa tak cukup, kita rasa macam kenapalah tak dapat. That is come from the place of complaint. So, and place of complaint datang daripada rasa tak cukup. Rasa tak cukup tu yang dimaksudkan dengan tidak fokus pada benda yang ada, kurang bersyukur. Jadi maaf ya ibu cakap ni, jadi bila sebab saya tanya, jadi ibu bagi jawapan. Jadi bila saya buat ni, insyaAllah Fiza, you'll find that around you change. Tapi kalau you teruskan ke 21 hari, you akan dapat lagi massive change. Yeah? Jika anak 15 tahun sangat-sangat pemarah, macam mana nak bantu dia kawal emosi? Oh Azizah, okey, ni kalau marah ni isu dia banyak ni. Azizah, boleh tak besok join lagi, because ibu nak you tanya balik soalan ni. Because besok kita nak bercakap mengenai upgrade sabar ibu bapa, tapi yang lepas tu on the 22nd ibu akan bercakap mengenai upgrade akhlak anak-anak. Yang part ni sangat penting. Marah ni, kalau ada marah 15 tahun, issue dia is not just that day. Issue dia lari lama punya issue. It could also be semasa you mengandungkan dia, because your energy ke transfer, benda ni sangat deep kalau ibu nak jawab. But insyaAllah sayang, for now ibu bagi, kalau belum lagi buat solat taubat, buatlah solat taubat tu dulu. Ya, you buatkan solat taubat dan sembahyang hajat, minta anak tu diberikan ketenangan dalam diri dia. Dan kita tak tahu apa yang berlaku dalam diri dia sebenarnya, that emotion. Kalau boleh cerita sikit, when does this start? Umur berapa dia start macam ni? Ataupun dia memang jenis macam ni, pemarah daripada kecil lagi. Please explain to ibu, supaya ibu boleh tengok dia punya ni. Ya, anak remaja minta bantuan bukan. Ya, okey. Thanks ibu, suka dengan suara ibu cakap. Alhamdulillah, tenang je, subhanallah. So Alhamdulillah kita lagi 2 minit ya, insyaAllah. So bila kita nak anak dengar cakap ni, anak ni kita kena balance ya. Kena balance antara loving dan kita balance dengan firm. Loving and firm tu kena datang sekali. Bila kita nak firm pun, it must be also loving. Tapi bukan tapi lah, most people dia akan loving but firm. Tak, it is loving and firm. Dia datang sekali, because there are time that you have to give tough love. When it is no, it means no. When contohnya dia nak juga keluar dia nak keluar malam, ataupun masa PKP ni dia nak keluar, of course you tak boleh bagi kan.
Jadi contoh je lah. Ataupun dia tak nak semayang. Tak boleh. Tapi kalau anak tu tak nak semayang, kalau selama hari ni memang tak semayang, dia dia tak nak, dia lepas tu kita ajak semayang, tak nak semayang, dan ia memerlukan pendekatan berbeza. Tak boleh terus pukul. Tapi kalau dia memang dah semayang, suddenly dia tak nak semayang, jadi itu ada isu kat situ, maka kena tengok apa isu dia yang menyebabkan dia marah sangat dengan Tuhan. Yang solat tak nak solat. Kan? Itu insyaAllah ya. Besok ibu akan live lagi sayang. InsyaAllah doakan ibu sihat ya. Sebab sebolehnya sepanjang PKP ni masa puasa nanti pun kita tak buat malam lah. Kita akan buat siang. At least sikit-sikit ibu akan share. Dan ingat 22 hari bulan ibu akan buka untuk siapa yang nak dapatkan audio Parenting Bijak Pro tu bersama dengan ebook. Sekarang ini ada ebook juga, tapi this is a special ebook. So put aside a little bit of investment, insyaAllah. Memang ibu seboleh-boleh ibu tahu kalau ibu buat lebih daripada harga itu, mungkin ada yang tak mampu. Jadi ibu nak bagi seramai yang boleh mampu. Yang seramai boleh mampu. Dan kita dapatlah win-win lah kan. Ibu pun dapat sikit untuk bayar apa yang perlu dibayar. Anda pun dapat ilmu. Dan insyaAllah selepas itu, insyaAllah ibu cukup kita certain numbers, nanti ibu akan decide what numbers. Ibu akan buka secret Facebook group yang mana anda boleh tanya, tapi kena dengar lah dulu. Lepas tu anda boleh tanya, tanya dengan ibu lagi. Maksud benda-benda itu, I guide you. Because bagi ibu, apakah kenapa ibu nak bagi banyak sangat ni? Kenapa? Sebabnya bila ramai ibu bapa pandai didik anak, anak akan jadi insan al-kamil ya. Parenting ni sebenarnya tujuan parenting adalah nak bawa ke syurga. Tujuan parenting adalah untuk kita mendidik anak itu menjadi insan sempurna. Dia bukan nak jadi manusia, insan sempurna. Itu sebenarnya. Jadi kita nak didik anak supaya anak itu boleh masuk syurga. That's begin with the end in mind. Jadi kalau kita nak bawa anak masuk ke syurga, bukankah kita juga nak kena pergi syurga juga kan? Jadi untuk menjadi ibu bapa yang boleh bawa anak ke syurga, kita kena upgrade diri kita juga. So that's why all these things about jadi mak singa lah apa semua tu, sayang tinggalkanlah benda tu. Tak payah. Don't have to be proud to be mak singa ke, mak dragon ke, mak harimau. Tak payah be proud of that. Kita nak jadi mak solehah. Ya? Kita nak jadi mak solehah yang bawa anak-anak masuk syurga. Itu yang kita nak. Sebab kita akan ditanyakan, kita akan melalui kematian. Ya, sama ada dunia nak kiamat dulu sebelum mati, kita mati. Memang kita mati dululah sebelum kiamat kan, tapi maksudnya sama ada COVID ni akan jadikan kiamat ke apa ke, that is beside the point. The point is memang kita semua akan meninggal dunia. Tidak ada yang tidak. Maka kita nak meninggal tu, kita nak syurga. Jadi bila kita didik anak tu, ingat ke situ. Yang jadi kita banyak masalah ni sebab masa kita mendidik anak, kita lupa matlamat kat sana. Bukan nak cakap anda je, ibu pun. Because I'm learning this. Sekarang ni ibu belajar, perlahan-lahan lagi ibu belajar. Sebab ibu rasa macam tak cukup. Tak cukup. Parenting punya ilmu yang sebenarnya banyak diwar-warkan. And Masya Allah, Alhamdulillah. Bila boleh ikut Pak Nasrullah daripada Magnet Rezeki. Siapa nak join Magnet Rezeki, please join. Ibu tak dapat apa commission pun ibu cerita ni. But it is a good program. It's the investment dia pun tak banyak. Kalau InsyaAllah ya, di sini ya, ibu lebih mantap memahami bahawa parenting ke syurga. Mungkin ibu nak kena tulis buku tu, parenting ke syurga. That is why kita didik anak. Jadi kalau kita faham benda ni, kita sikat rambut anak pun kita tahu ada pahala di situ. Kita sikat rambut anak, kita salin lampian anak pun kita tahu ada pahala di situ. Nak bawa ke syurga. Jadi kita salin lampian anak, nak bawa ke syurga, sanggup ke kita nak mengutuk-ngutuk, komplain-komplain, marah-marah? Tak sanggup kan? Sebab kita nak bawa ke syurga. Itu dia. Okay. Selepas sekolah mendengar ibu, dia mula tunjuk kemarahan bila ada perkara yang dua nak tapi tak dapat. Yang dia nak tapi tak dapat sebelum ni, tak nampak sangat. Okay, something happen tu. There must be something that happen.
Azizah, selalu ibu tak buat benda ni Azizah, tolong macam ni nak cakap. Tolong ambil gambar dia yang terbaru, go to the inbox kepada ibu, nanti ibu akan tengok siapa yang masuk as Strong Ladies Mastery Class tahulah. Memang ibu boleh tengok sesuatu daripada gambar. InsyaAllah lah Allah bagi ibu boleh tengok apa isu-isu dia. Itu adalah kelebihan yang Allah bagi. Buat baru je, quite recent jugalah, about 2-3 years ibu sedar ibu ada tu. So I'm giving this. Okay, Azizah, just send that picture. Kalau ibu nampak sesuatu yang ibu boleh explain, ibu lah. Kalau tak, ibu tak lah. Jadi this not a guarantee Sebab tapi ibu yakin ada sesuatu happen. Something happen selepas sekolah menengah. Selepas dia mula tunjuk kemarahan bila ada 2 perkara yang dia tak tahu. There must be something broken hearted ke apa ke, kita tak tahu. Because all that bersihat walafiat untuk beri ilmu pada kami. Terima kasih Fiza. Ibu harap Fiza akan join lagi esok ada lagi bersama. Okey, so ingat besok ajak kawan-kawan. Kita sekarang ni baru 29 orang. Tapi 29 orang ni banyak tenaga kasih sayang ibu rasa. InsyaAllah dan ibu notice sekarang ni dekat ibu punya page, kalau ibu tulis, banyak sangat silent readers. Dia baca tapi dia tak ada respon, tak ada react, tak ada letak like ke, tak ada komen. Jadi rasa kadang-kadang ibu cakap serius-serius lah. Kadang-kadang ibu rasa sayuk hati jugalah. Ibu share ilmu tapi macam tak tahu sama ada orang baca ke tak. Jadi sayang rajin-rajin komen supaya ibu boleh tolong bagi banyak. Yes, dah bagi ilmu untuk buat gratitude moment, energi positif sepanjang hari ini. InsyaAllah mampu kita senyum. Thank you Nurdiana. Nurdiana ni memang dia dah follow ibu SLMC, dia Strong Ladies sejak dia buat dekat Langkawi lagi. Terima kasih atas ilmu malam ni. InsyaAllah jumpa lagi esok. Love you ibu. Semoga Allah memberi sebaik-baik ganjaran pada ibu. Terima kasih. Doakan ibu. Love you. Love you Lina. Aziza Mat. Okay. Terima kasih ibu for great sharing and knowledge. Love you ibu. I love you too sayang semua. Terima kasih ibu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ayu. Agaknya Kak Ayu yang ajak Okey. Besok boleh ajak kawan lagi. Semua orang target. Boleh bawa 3 orang lagi. Kalau boleh siapa boleh bawa lebih pada 3 tu. Alhamdulillah. Ilya, you okay? Rasanya Ilya dia kena keluar tadi kot. Yang dia kata minta halal ilmu. Okay. Idayu. Alhamdulillah. Okay. Semoga kita jumpa lagi. Thank you so much. Yasmin Sari. Ibu, Mami tak sempat lagi jawab WhatsApp Min. Mami dah baca dah. Alhamdulillah. Okay. Jadi ibu harap anda dapat ilmu. Ada yang mungkin ilmu baru. Ada yang mungkin peringatan. Semoga mendatangkan manfaat. InsyaAllah kita buat date on the 22nd. Besok ada lagi. Dan on the 22nd is esok adalah upgrade Sabah dalam kita dan dalam diri ibu bapa. 22nd is upgrade akhlak anak-anak, insyaAllah. Jadi apa namanya, dan juga on the 22nd ibu buka untuk special Parenting Bijak Pro, promosi PKP, insyaAllah. Okay sayang, thank you so much. So I love you. Minta ampun, minta maaf kalau ibu ada tersalah cakap, terguris hati kadang-kadang bila ibu explain tu ibu kena direct, sebab kalau ibu tak direct tak dapat juga apa-apa kan. Dan ibu ucap terima kasih yang bertanya soalan, yang sanggup orang lain dengar your problem. Tapi sebenarnya bila you share macam tu, ilmu tu juga dapat pada orang lain. Dan semoga pertanyaan anda itu mendatangkan manfaat pada orang lain Dia dekat sini ibu punya Telegram channel, you can follow.
Facebook Ibu. Memang you tengah follow Facebook Ibu lah kan. Dan insyaAllah ya, kita jumpa lagi esok. 9 suku dan dengan tajuk upgrade sabar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.